Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqqihna fid din waftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim ya arhamar rahimin. Alqillahumma ya aziz ya wadud alayya mahabbatan minka fayaqda biha qalbuhum min ta'tifin wa ta'lifin kama alqaita alayya mahabbatan minni biwajhikal karim bi nabiyyika Muhammadin nabil ummi qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Asallahu ay yaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mahabbah wallahu qadir wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun. Ini suatu fasal. Bermula sembahyang fardu yang 5 waktu, yaitu zuhur dan asar dan maghrib dan isya dan subuh. Bermula fardu sembahyang 5 waktu itu. Nah, fardu semaya hak wajib di atas kita semaya sehari semalam yang 5 waktu. Nah, hak 5 waktu tu khabar iaitu zuhur. Nah, pertama zuhur dan asar. Nah, dan maghrib dan isya dan subuh. Bermula waktu zuhur. Bermula waktu zuhur. Bilakah waktu zuhur? Masa mana waktu zuhur? Iaitu daripada gelincir matahari. Mulai daripada gelincir matahari, daripada pertengahan langit. Gelincir matahari daripada tengah langit pada penglihatan mata. Kita agaklah. Betul kepala kita tengah langit. Pada penglihatan mata mulai daripada gelincir. Apabila gelincir kepada pihak maghrib sedikit, tu masuk waktu zuhur. Dan habis waktunya waktu zuhur dengan jadi bayang-bayang sesuatu itu seumpama. Dengan jadi bayang-bayang sesuatu itu seumpama benar, seumpama suatu. Apabila gelincir hingga siapa bayar satu benda tu sama panjang dengan benda tu. Kita pocok kayu panjang 50 sen. Masalah. Bayar pun 50 sen. Tu menunjuk kata habis dah waktu zuhur. Itu dah. Iaitu bayang-bayang yang lain daripada bayang-bayang rambung. Remai. Istiwa. Rambung istiwa. Bayang-bayang yang lain daripada bayang-bayang rambung, iaitu bayang istiwa, bayang tengah hari. Bayang tengah hari kalau dia duk betul benar, dia tak ada bayar. Apabila dia sengit kiri atau sengit kanan, hak tu dia ada bayar. Bayar tu tak kira. Apabila gelincir matahari kepada pihak maghrib, dia kena ada bayar sebelah masyriq. Hak ni bukan bayar sebelah masyriq dak. Bukan bayar sebelah naik atau sebelah hilir atau sebelah barat. Bayar kiri kanan. Bayang ramping ni bayar kiri kanan. Tak kira bayar belakang tak apa dak. Bayar kiri kanan. Apabila dia matahari sengit kiri atau sengit kanan, turut musim lah dah. Dia nak ada bayar ke tepi. Hak tu bayar tu tak kira. Bayar tu tak ada kira. Setengah negeri apa nama ni, matahari duk renah. Matahari duk renah.
duduk sebelah kiri, sebelah kanan. Nah, kalau kita hadap maghrib, duduk belah kanan, guna ra'ah, maka bayar belah kiri, dia panjang. Ataupun akah. Tu bayar tu tak kira. Dah itu dah, bayar rambil. Bayang istiwa. Dia duduk tengah sungguh. Dia duduk tengah langit. Nah, tapi bayar ni dah. Tu tak kira. Tu dia kata lain daripada bayang rambil. Rambil tak baca. Rambil dah. Istiwa. Nah, bayang istiwa. Baik dah. Tu tak kira. Kira masyrik maghrib saja. Nah. Habis. Dan daripada awal waktu asri dan berkekalan dan daripadanya. Mulai daripadanya, daripada mana? Jadi bayang-bayang sesuatu itu seumpama. Nah, situlah perbezaan di antara waktu zuhur dan waktu asri. Begitu dah. Apabila bayang sama dengan suatu dia, habis waktu zuhur, mulai masuk waktu asri. Dan daripadanya, mulai daripada bayar sama dengan suatu tu, awal waktu asri. Nah, mulai masuk waktu asri. Dan berkekalan ia waktu asri. Nah, mulai daripada bayang, apabila panjang daripada suatu sikit, cerak dah masuk waktu asri. Lepas tu berkekalan ia waktu asri hingga jatuh matahari sekalian matahari, sekalian bulatan matahari. Hingga hilang. Nah, hilang matahari sekalian bulatan dia. Maka habislah waktu asri. Apabila habis matahari, habislah waktu asri. Itu had waktu asri. Dan daripadanya, mulai daripada jatuh matahari sekalian. Daripada jatuh matahari sekalian matahari itu awal waktu maghrib. Baik dah. Habis matahari, masuk waktu maghrib. Dan berkekalan ia waktu maghrib hingga hilang syafaq yang merah sebelah matahari jatuh, sebelah maghrib. Nah, start sangat waktu maghrib. Nah, mulai daripada hilang habis sekalian bulatan matahari, tinggal syafaq yang merah di kaki langit. Itu waktu maghrib. Nah, apabila hilang syafaq yang merah di kaki langit, habis waktu maghrib, masuk waktu isya tu. Nah, syafaq yang merah di kaki langit sebelah matahari jatuh. Maka daripada hilang syafaq yang merah tu, habis waktu maghrib. Nah, daripada hilang syafaq yang merah, warna kaki langit, warna merah yang ada kaki langit tu, apabila hilang, habislah waktu maghrib, iaitulah hilang syafaq yang merah pula tu, awal waktu isya. Nah, awal waktu isya habis, maknanya start sangat dah waktu maghrib. Dan berkekalan ia waktu isya hingga naik fajar shadiq. Hingga naik fajar shadiq. Ya, beza pula fajar kazib, fajar shadiq. Fajar kazib dia naik betul sepuluh becek. Nah, adapun fajar shadiq iaitu awalnya putih yang melantang langit sebelah matahari naik dan akhirnya merah. Nah, mula-mula jadi cerah. Nah, mula-mula putih yang melantang. Nah, panjang daripada sebelah hilir hingga sebelah hulu. Nah, panjang turun langit. Nah, panjang letai. Nah, bukan panjang betul naik dak, panjang letai. Nah, putih awal-awal mula-mulanya putih, sebelah naik, sebelah matahari naik, sebelah masyrik. Dan akhir bagi fajar shadiq dekat-dekat nak habis subuh, merah, jadi merah. Nah, jadi merah. Habis. Dan daripada naik fajar shadiq tu, nah, mulai daripada naik fajar shadiq ialah awal waktu subuh. Nah, awal waktu subuh dan berkekalan ia waktu subuh hingga naik matahari, naik sedikit matahari, hingga naik bulat tel.
Nah, bulat teh matahari habis waktu subuh. Nah, maka habislah waktu subuh. Nah, apabila naik sedikit bulat teh matahari, habislah waktu subuh. Baiklah. Faslun, bermula pekerjaan yang sunat kerja akan dia dahulu daripada sembahyang, iaitu dua perkara, mana bang dan qomat. Nah, bermula sunat hak kita dikerjakan dia, sunat kita buat akan dia akan pekerjaan buat bila tu dulu. Nah, takluk pada dikerjakan. Dikerjakan tu dulu daripada sembahyang, dulu daripada kita nak semaya. Semaya ni semaya 5 waktu lah. Semaya fardu 5 waktu, iaitu dua perkara. Mana bang, azan dan qomat. Maka sunat bagi laki-laki itu perbuat keduanya. Orang laki-laki tu pada hak lelaki sunat buat dua perkara ni. Nah, azan dan iqamat. Dan sunat bagi perempuan itu qomat jua. Nah, pada hak perempuan tak sunat azan. Nah, sunat qomat saja. Kalau dia semaya seorang dia. Nah, sunat qomat saja. Adapun lelaki kalau semaya seorang sunat belaka azan dan iqamat. Nah, tak kira demo lumayan dah saat ni bay qomat kita pun bay qomat kita pula. Dan disyarat bagi orang yang bang dan iqamat itu 3 perkara. Syarat. Nah, disyarat pula orang hak nak bayar tu. Nah, bukan semua orang boleh bayar belaka. Nah, orang hak nak bayar tu kena ada 3. Mana? Pertamanya Islam. Nah, nak hasil pahala azan. Nah, pertamanya Islam. Keduanya mumayyiz. Nah, dapat beza, dapat tahu masuk waktu. Nah, dengan demo royak ke, dengan ijtihad sendiri ke, ikutlah. Ketiganya lelaki. Lelaki baru boleh bayar dan iqamat. Maka jika ada ia didiri akan dia bagi keduanya oleh imam, maka iaitu 6 perkara. Nah, maka jika ada ia apa sini? Muazzin yang dilantik akan dia oleh imam untuk bangda iqamah. Maka jika ada ia muazzin. Nah, diri akan dia bagi keduanya, didiri akan dia akan muazzin bagi keduanya, bagi bang dan iqamat oleh imam. Nah, jika adalah ia muazzin seorang. Nah, jika ada ia seseorang, didiri ni dilatih akan dia akan seseorang bagi keduanya, bagi azan dan iqamat, bagi bang dan iqamat oleh imam, oleh raja. Nah, raja latih. Tu biasa. Nah, tadi biasa hak ni orang hak nak boleh dilatih. Kalau raja nak latih, nah, kena ada syarat iaitu 6 syarat. Nah, nak boleh latih jadi tok imam, nak boleh latih jadi orang ber. Nah, kena cukup 6 syarat. Pertamanya Islam. Nah, keduanya akil. Nah, orang yang berakal. Ketiganya balik. Nah, balik dah. Sampai umur. Keenam, orang yang kepercayaan. Nah, kepercayaan. Ada orang harap boleh dia percaya. Nah, kata demo ni dah tak salah. Cerak kata masuk waktu. Nah, tak ada peso salah dia. Nah, orang kepercayaan, orang adil. Nah, orang adil. Nah, orang tak biasa buat jahat, tak biasa mengejar dosa besar, tidak mengekali di atas dosa kecil. Kelimanya lelaki. Nah, keenam mengetahui dengan waktu. Tahu kata masuk waktu, dia tahu. Nah, dia tahu boleh
tahu apabila siapa waktu dia dapat tahu dengan itihad dia dengan itihad dia lah. Adapun tahu dengan jazz tengok dan disyarat bagi lafaz bang dan iqamah itu 5 perkara. Habis dah saat ni disyarat di atas syarat di atas muazzin. Ini syarat pada lafaz azan pula. Dan disyarat bagi lafaz bang dan qomat itu 5 perkara. Bagi bang dan qomat mudah-mudah. Luar kampung-kampung. 5 perkara syarat pada lafaz bang dan iqamah. Pertamanya tartib antara sekalian kalimah. Keduanya nyobang dan iqamah. Tartib sebagaimana diajar. Sebagaimana datang wari. Keduanya berturut-turut antara sekalian kalimahnya, kalimah azan dan iqamah ni. Berturut-turut. Jangan apa bel sepatah senyarai lama. Hak tu tak boleh luput syarat dia. Kena bel semula. Membawa kepada tidak harap nama kata duk main pada ni. Bel sekerak rai lama betul hubung pula. Tu tak boleh. Kena berturut-turut. Pertamanya tertib, yang kedua berturut-turut. Ketiganya dengan nyaring jika bagi jamaah. Kalau kita nak bel untuk jamaah, sunat nyaring. Syarat menyaringkan. Kalau semaya seorang, kakak tak apa dengan seorang dah. Untuk jemaah, jemaah dengar. Keempat, masuk waktu sembahyang fardu. Masuk waktu sembahyang fardu, baru boleh azan. Melainkan bang subuh. Ini kecuali azan waktu subuh ada istisna. Maka masuk bukan sasuk. Masuk waktunya pada tengah malam. Waktu subuh boleh bel di tengah malam. Supaya gerak orang bangun mari awal. Kelimanya, ketiadaan dihubung akan dia atas bang orang lain. Tak boleh hubung. Demo bel bel sekerak dah asyhadu alla ilaha illallah sakit perut. Mu mari bel dah. Tak boleh Kena sambung, kena mulai baru. Tak boleh dah girah. Pada mana ni tak tolong hubung tak boleh hubung. Tak boleh hubung. Kena bel semula. Kena bel semula. Dan ditambah pada qomat ketiadaan perceraian yang panjang pada uruf antaranya dan antara sembahyang. Syarat pula pada qomat. Tadi dalam bel sama, dalam qomat sama. 5 tu. Lepas tu tambah pula pada qomat tiada perceraian yang panjang pada uruf antaranya antara qomat dan antara sembahyang. Yang panjang sangat di antara qomat dan di antara sembahyang. Ni qomat dah tak email tak tahu duk mana lagi. Bercerak kata dah tak email dulu. Nak molek lagi, we tak email diri pada tempat tak email dulu. Baru qomat. Kerana qomat ni di atas tak email. Tak email suruh qomat, boleh qomat. Tak lewat mana. Ni qomat dulu kau cari tak email tak boleh. We cerak tak email dulu biar nak edit tak email. Lepas tu we tak email pergi diri tempat tak email dulu. Baru boleh qomat. Ataupun agak kalau hak tak email cerak dah tak apalah, hak tak email cerak dah. Dia jalan duk pitu kita qomat bela-bela bermolek dia sudah kita sudah qomat, dia pun diri pada tempat dia. Tu tak apalah hak tu. Hak ni tak email tak tahu duk mana lagi. Tak tahu biar nak edit tak email. Qomat dulu. Tak boleh takut perceraian yang lama. Jadi qomat basi, kena qomat mula pula. Dia panggil qomat basi, tak email. Dia cari tak email. Lepas tu dah
Jangan ketiadaan perceraian di antara iqamat dan sembahyang itu sebagai perceraian yang lama. Dan sunat keadaan orang yang bang dan iqamat itu elok suaranya dan deras ia suara. Sunat bagi keadaan orang bang tu elok suara sedap. Dan deras, kuat, kasar suara dia. Allah ni tak apalah, wis sedap saja, ada pika dah. Wis sedap supaya semangat demo nak mari semayang. Kalau ada molek, tak ada nak buat rena dah. Kalau ada molek. Dan suci ia orang bang dan iqamat tu daripada dua hadas. Ini sunat juga suci daripada dua hadas. Hadas kecil dan hadas besar. Tak apa di luar sejik. Tian nara duduk di luar sejik tak apa, ataupun bila modal heret pika tu bit luar tak apa. Dah besar tak boleh masuk dalam sejik. Kalau pika setahun nak balik luar sejik boleh. Tapi sunatlah bersih daripada dua hadas. Ambil air semaya pori molek tu masuk bel. Ni bel dulu, tak apa lama lagi nak semaya. Bel dulu tu pergi air semaya. Itu makruh. Dan najis. Sunat suci pula daripada najis. Lagi adil ia muazzin saat ni. Orang bel saat ni adil. Adil tidak pernah mengejar dosa besar dan tidak mengekali di atas dosa kecil. Itu orang adil. Adil sungguh, cuci sungguh. Jikalau pada riwayat sekalipun, jikalau adalah adil itu pada adil riwayat sekalipun. Dia tak ada adil syahadah dak. Adil riwayat. Tak apalah. Adil syahadah tak kena baik. Nak ada siapa dia. Payah adil syahadah. Adil riwayat tak pengek-ngek sikit. Baik itu dah. Dan berdiri ia muazzin, seseorang yang bang dan iqamat tu berdiri bagi keduanya, bagi azan dan bagi bang dan iqamat. Apabila nak bang nak iqamat, sunat berdiri lah. Nak berdiri. Dan menghadap kiblat. Sunat menghadap kiblat pula. Dan di atas tempat yang tinggi. Atas tempat yang tinggi sunat. Apalah. Bagi kita ada pika dah payah tak nak duduk naik tempat tinggi dah. Naik tempat tinggi tu supaya nak wisara siapa. Apalah. Dan sunat berpaling mukanya muka muazzin pada pihak kanannya pada waktu kata hayya 'alas solah. Apabila muazzin hayya 'alas solah, sunat paling muka pada pihak kanan. Hayya 'alas solah. Tagilah. Paling muka saja. Dan kepada pihak kiri pada waktu hayya 'alal falah. Itu paling sebelah kiri. Dan ditaruh dua telunjuknya dalam dua lubang telinga atas sumak. Sunat sumak bubuh hujung jari telunjuk ke dalam dua lubang telinga supaya tak seri bengeng. Supaya tak seri bengeng linga. Katuk linga tak seri bengeng. Apabila kita katuk linga, sedap tekan suara. Dan sedap tekan suara sikit. Itu dah. Dan sunat tarjih pada bang, iaitu berkata dengan dua kalimah syahadah pada hal sir dahulu daripada berkata dengan keduanya pada hal nyaring. Sunat juga. Kata asyhadu an la ilaha illallah kau dulu dua kali, lepas tu asyhadu an la ilaha illallah derah. Demikian juga asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pun supa juga. Mula-mula kata kokoh, lepas tu kata derah. Itu dikatakan tarjih. Ini sunat juga.
Bermula segala kalimah bang dan qomat itu hendak engkau tuntut dalam kitab yang panjang-panjang. Maklum belaka. Maklum belaka dah. Habis. Syahdan sunat bagi orang yang mendengar bang dan qomat itu menjawab seperti barang yang berkata oleh keduanya. Sunat juga bagi orang dengar bang, orang dengar iqamat tu sunat jawab kata turut. Nah, seperti barang yang berkata oleh keduanya, oleh orang bang dan iqamat. Nah, bila Allah Akbar kita pun Allah Akbar. Anu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pun kita kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Melainkan pada lafaz hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Nah, melainkan dua ni. Nah, maka dijawab daripada keduanya dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, itu kita jawab dengan hak ni. Nah, hayya 'alal taini, nah hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kita jawab dengan hak ni. Dan melainkan pada as-salatu khairum minan naum, apabila bila kata as-salatu khairum minan naum, maka dijawab daripada as-salatu khairum minan naum dengan sadaqata wa barirta. Nah, kita kata ni. Nah, apabila bila kata as-salatu khairum minan naum, kita kata sadaqta wa barirta. Dan melainkan pada qad qamatis salah. Jadi dijawab daripada qad qamatis salah tu aqamahallahu wa adamaha madamatis samawati wal ardu wa ja'alani min salihi ahliha. Itu sunat pada ketika qad qamatis salah. Baik dah. Dan tetap kalau selesai orang yang bang dan qomat daripada bangnya dan qomatnya, dan orang yang menjawab selesai daripada jawabnya, dah tu imej tu bila bel sudah, qomat sudah, ataupun orang dengar sudah, jawab sudah, maka sunatlah bagi sekalian mereka itu, semua orang dengar, orang azan, orang dengar, membaca doa ini, mana Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilata wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'ashul maqamal mahmudal ladzi wa'atah innaka la tuflihul mi'ad. Sunat baca doa ni. Habis syarat dan sunat. Nah, belum pada azan, belum pada masuk semaya. Ini nak masuk semaya pula. Nah, babun. Nah, ini suatu babun fi arkanis salati. Nah, ini satu bab pada menyatakan rukun-rukun sembahyang. Bermula rukun sembahyang itu 13 perkara. Nah, rukun sembahyang semua ada khilaf, tapi musannif di sini 13. Pertamanya niat dengan hati, keduanya takbiratul ihram. Nah, niat usalli itulah. Nah, niat qasad, ta'arud, ta'ayyun. Nah, keduanya takbiratul ihram. Ketiganya berdiri betul. Keempat baca Fatihah. Nah, kelimanya rokok, keenam iktidal, ketujuhnya sujud, kedelapannya duduk antara dua sujud, kesembilannya membaca tahiyat akhir, kesepuluhnya selawat atas Nabi pada tahiyat akhir, kesebelah duduk bagi keduanya, ke-12 memberi salam, ke-13 tertib pada kebanyakan rukun yang tersebut. Nah, pada kebanyakan. Nah, kerana setengah tu buat sekali. Nah, supaya duduk tahiyat akhir dengan duduk bagi tahiyat akhir. Ni pun nak baca, duduk kena buat sekali. Balah lagi akan datang dah. Faslun, bermula niat sembahyang iaitu atas 4 martabat dengan iktibar segala juzuk niat. Nah, bermula niat sembahyang bagi di atas 4 martabat. Nah, dengan iktibar segala juzuk niat. Martabat yang pertama iaitu sembahyang yang memada pada niat dengan kosak jua. Nah, mada dengan niat kosak saja. Pertama,
sembahyang yang mada dengan niat qasad jua. Artinya meniat akan zat sembahyang jua, seperti dia nawaitu usalli, sengaja aku sembahyang. Nah, pada sembahyang mana niat baik ni? Nah, iaitu tiap-tiap sembahyang yang tiada mempunyai waktu dan sabab, iaitu sembahyang sunat mutlak. Nah, hak niat qasad nawaitu usalli saja ni pada sembahyang sunat mutlak. Sunat tak ada sakut paut dengan masa dan tidak ada sabab bagi dia. Itu dikatakan sunat mutlak. Semayanglah, nak semayang biar mana lain daripada waktu karahah. Yang dihubungi dengan dia, dikiyahkan dengan dia dengan sunat mutlak mana, seperti tahiyat masjid pun tak apalah, tak niat tahiyat masjid pun nah jadi dah tahiyat masjid kalau cukup syarat dia. Nah, masuk dalam masjid pak nawaitu usalli, jadi dah sembahyang sunat tahiyat masjid. Ni pun, dan minta hujan, sembahyang minta hujan, nawaitu usalli sunat, tak apalah, boleh dah. Nah, boleh. Dan sembahyang hajat, sembahyang hajat pun nawaitu usalli, qasad saja boleh, mada dengan qasad. Nah, sah dah. Nawaitu usalli saja tu sah dah sembahyang dia. Nah, tidak bohong lain pada ni, boleh dah sembahyang dia. Nah, sunat tahiyat masjid, sunat minta hujan, sunat sembahyang hajat, lepas tu dan istikharah pun boleh. Nah, nawaitu usalli, lepas tu doa istikharah lepas daripada wisalan tu, tak apa. Nah, dan sunat wuduk dan tahajud dan lainnya lain daripada yang tersebut, daripada tiap-tiap sembahyang yang dikosak dengan dia memperbuat sembahyang jua. Nah, daripada hal tersebut saat ni mana, daripada tiap-tiap sembahyang yang dikosak dengan dia dengan sembahyang dengan perbuat sembahyang saja. Nawaitu usalli, tak kira lah sembahyang apa. Nah, atau dikatakan martabat yang pertama. Dan martabat yang kedua iaitu sembahyang yang mada dengan qasad dan ta'ayyun. Nah, martabat yang kedua tambah qasad dan ta'ayyun. Nah, qasad nawaitu usalli tu ta'ayyun masa dia. Artinya meniat akan zat sembahyang. Nah, niat zat sembahyang tu qasad, dan niat akan waktunya, waktu bagi sembahyang, dan sababnya, sabab bagi sembahyang. Ini ta'ayyun. Nah, iaitu tiap-tiap sembahyang sunat yang mempunyai waktu atau mempunyai sabab, seperti segala sunat rawatib dan gerahna. Nah, tiap-tiap sembahyang yang ada waktu, masa ada waktu yang disakat. Nah, ada waktu dia dan atau mempunyai sabab, ada sabab. Mana sunat rawatib ni ada masa dia. Nah, dan sunat gerhana dia pun ada masa dia. Nah, seperti diniatnya niat seseorang usalli sunnat az-zuhri qabliyah atau ba'diyah atau ba'diyah. Nah, artinya sengaja aku sembahyang sunat zuhur dulu daripada zuhur qabliyah, atau kemudian daripada sembahyang fardu zuhur. Nah, ni ba'diyah. Ni ada masa dia, qabliyah, ba'diyah maklum lah. Atau usalli sunnata khusufis syamsi awil qamari, artinya sahaja aku sembahyang sunat gerhana matahari atau gerhana bulan. Ni ada sabab gerhana matahari atau gerhana bulan. Ni kena sebut dua. Nah, qasad iaitu usalli. Nah, batu ta'ayyun, khusufus syamsi, khusuful qamari. Nah, sunnata khusufis syamsi atau sunnata khusufil qamari. Maklum dah. Habis. Tu martabat yang kedua. Dan martabat yang ketiga, sembahyang yang memadai pada niatnya dengan qasad dan ta'arud dan ta'ayyun. Nah, kena tambah ta'arud. Nah, kena tambah ta'arud. Mada pada niatnya dengan qasad
Dan ta'arud kena ada qasad, kena ada ta'arud dan kena ada ta'ayyun. Arti ta'arud iaitu niat akan fardu. Nah, qasad nawaitu usolli. Nah, ta'ayyun. Nah, masa tu masa ni, lepas tu ta'arud lafaz fardu. Nah, mana? Iaitu segala sembahyang fardu yang 5 waktu ini. Nah, sembahyang fardu 5 waktu tu lah. Nah, kena apa? Ta'arud juga. Nah, kena apa? Ta'arud juga. Demikianlah niatnya. Baik ni lah. Mana nak ayat? Usalli fardaz zuhri. Nah, atau asri atau maghribi atau isyak atau subuh. Iaitu ta'arud farda tu, ta'arud. Baik tu dah, kena boh juga. Sembahyang fardu 5 waktu. Nah, artinya sahaja aku sembahyang fardu zuhur atau fardu asar atau fardu maghrib atau fardu isya atau fardu subuh. Itu martabat yang ketiga. Nah, dan martabat yang keempat, sembahyang yang madai pada niat qasad dan ta'arud dan ta'ayyun. Lepas tu ta'ayyun nafsihi. Artinya tentu akan dirinya imam atau makmum. Ini iaitu sembahyang Jumaat. Dan seumpamanya sembahyang qasad. Ya. Sembahyang Jumaat kerana apa? Kerana syarat sah sembahyang Jumaat itu kena berjamaah. Maka tak tertentulah niat berjamaah di dalam niat. Nah, sembahyang 5 waktu biasa sunat berjamaah. Nah, tak niat berjamaah, tak niat imam, tak niat makmum dalam takbir, tak apa. Nah, niat lepas daripada takbir boleh. Tetapi sembahyang Jumaat kena niat imam atau makmum di dalam takbiratul ihram juga. Nah, seperti ta'arud ta'ayyun. Nah, seperti qasad ta'arud ta'ayyun juga. Nah, tu pada sembahyang Jumaat. Dan seumpama sembahyang Jumaat sembahyang qasar. Nah, ni pun kena ada juga. Nah, nak usalli fardhu subhi, usalli fardhu zuhri qasran. Nah, itu pun maksuran. Tengok lagi akan datangnya royak. Nah, ni pun kena wajib, kena niat juga. Nah, kerana wajib padanya pada sembahyang qasar niat qasar. Nah, wajib kena niat juga qasar. Habis. Demikianlah niatnya, niat bagi sembahyang martabat yang keempat, sembahyang Jumaat. Usalli fardal jum'ati jumu'ati imaman atau makmuman. Nah, usalli qasad. Farda ta'arud. Jum'at ta'ayyun. Imaman atau makmuman ni ta'ayyun nafsihi, tertentu diri. Nah, jadi gapo? Jadi imam ke jadi makmum? Nah, artinya sengaja aku sembahyang fardu Jumaat, aku imam atau aku makmum. Nah, aku jadi imam atau aku jadi makmum. Kena niat juga. Itu pada sembahyang Jumaat wajib. Nah, usalli hani qasad. Usalli fardal zuhri atau fardal asri atau fardal isya'i maksuratan atau rak'ataini. Nah, boleh pilih maksuratan atau rak'ataini. Sengaja aku sembahyang fardu zuhur atau fardu asar atau fardu isya diqasarkan atau 2 rakaat. Nah, diqasarkan. Maksuratan ni kena bubuh. Nah, itu dah ni martabat yang keempat. Martabat yang pertama ada sah, martabat yang kedua ada 2, martabat yang ketiga ada 3, martabat yang keempat ada 4. Wajib kena bubuh. Habis dah. Lain daripada tu sunat. Dan sunat pada sekalian itu niat bilang rakaat. Nah, sunat juga kita bubuh berapa rakaat sunat. Nah, sembahyang zuhur 4 rakaat. Dan niat kerana Allah Ta'ala, ni idafah kepada Allah. Lillahi Ta'ala pun sunat juga. Tambihun bermula hikmat dituntut meniat akan zat sembahyang kerana mengeluar dengan dia segala ibadat yang lain daripada sembahyang. Nah, bermula hikmat apa? Nah, nak musannif nak ayat apakah hikmat niat zat sembahyang tu? Kerana mengeluar dengan dia dengan niat. Nah, nak mengeluar dengan niat tu segala ibadat yang lain daripada sembahyang. Nak beza.
di antara semaya dan lain semaya, ibadat lain. Usalli tu bubuh lafaz zat semaya tu, nawaitu usalli tu. Nah, usalli tu kerana nak beza di antara ibadat lain daripada semaya. Dan keluar segala sembahyang yang sunat dengan niat fardu. Bubuh pula lafaz fardu tu nak beza daripada semaya sunat. Ada hikmat usalli. Nak beza daripada lain pada semaya farda. Nak beza daripada sunat zuhur, asar, maghrib, betul. Dan keluar segala jenis waktu dengan niat satu waktu yang tertentu. Keluar daripada jenis waktu zuhur, asar, maghrib, isya, kita niat hak lain tak masuk. Faham dah? Nak beza daripada jenis-jenis dia. Martabat yang pertama nak beza lain pada semaya. Martabat yang kedua nak beza sunat fardu. Martabat yang ketiga dari masa dia. Dan keluar makmum dengan niat dirinya imam dan akah. Nak beza pula imam makmum. Beza tiap-tiap martabat tu beza daripada jenis dia. Nak beza daripada gu dia. Semaya beza daripada puasa, zakat, buat haji, farda. Beza daripada sunat, zuhur. Nak beza daripada waktu yang lain ataupun asar. Lepas tu martabat keempat niat imam makmum. Nak beza. Niat imam beza daripada makmum, niat makmum beza daripada imam. Itulah niat. Faslun, bermula takbiratul ihram iaitu 21 syarat. Ada pada takbiratul ihram tu 21 syarat. Iaitu ditakbir dengan bahasa Arab bagi orang yang kuasa dengan bahasa Arab. Kena takbir dengan lafaz bahasa Arab. Dan jika tiada diterjemah dengan dia dengan barang apa bahasa ia, dan sekalipun tidak tahu makna, dia tak ada royak, tidak terjemah akan dia akan lafaz takbir tu dengan barang apa bahasa ada ia, tak ada terjemah dak. Makna apa Allah Akbar tak tahu, tapi dia masuk kata baik ni. Tak puasa boleh. Dan dengan lafaz Allah dan lafaz akbar, dan dengan tertib antara keduanya. Tertentu dengan lafaz Allah, dan tertentu juga dengan lafaz akbar. Lepas tu tertib, Allah duduk dulu, akbar duduk belakang. Dan pada ketika berdiri pada sembahyang fardu dan ketiadaan tiadaan mat akan hamzah lafaz Allah. Dan pada ketika berdiri pada sembahyang fardu, ketika sembahyang fardu kena takbir ketika berdiri. Diri betul, tu takbir. Allahu Akbar, tak ada akid tangan, tak apa. Itu sunat akid tangan. Dan ketiadaan mat akan hamzah lafaz Allah. Mat jadi hamzah istifham, adakah lafaz jadi itulah Allah. Jangan mat, jangan kosak mat. Jangan pandang, jangan memanjangkan hamzah lafaz Allah. Maklum dah. Dan tiada gugur akan hamzah akbar. Tak boleh nak buai. Wicerak Allahu Akbar. Wicerak. Wicerak hamzah akbar. Dan ketiadaan mat akan ba akbar. Tak boleh panggil akbar. Tak boleh. Akbar. Dan ketiadaan tasydid akan dia akan ba. Tak boleh tasydid. Tidak boleh tasydid akan ba. Abbar. Nak cerak kah ba. Dan ketiadaan menambah waw yang sakin. Tak boleh tambah waw Allahu. Atau yang berbaris antara dua kalimah. Huak, huwak,
Atau gila dah, tak boleh tidak tambah waw. Tak boleh tambah. Tak boleh gugur, tak boleh tambah. Nah, waw yang sakin atau yang berbaris, atau waw yang berbaris, nah, antara dua kalimah. Dan ketiadaan waw dulu daripada lafaz Allah. Wallahu akbar. Tak boleh juga. Nah. Dan ketiadaan menukar hamzah dengan waw. Tak boleh tukar hamzah jadi waw. Allahu huwa. Nah, huwa akbar pun tak boleh tukar. Itu dah. Dan ketiadaan menukar kaf akbar dengan hamzah. Nah, tak boleh tukar kaf jadi hamzah. Allahu akbar. Tak boleh juga. Dan ketiadaan memanyang akan alif yang antara lam dan ha lebih daripada 14 harakat. Nah, tak boleh panggil Allah bagi niat. Tak lekat mana. Nah, tak boleh lebih daripada 14 harakat. Nah, 10 harakat tak apa lagi. Tak boleh lebih daripada 14. Nah, kota ya sekat 14. Tarik yang wow penuh. Orang takbir. Panggil. Tak apalah jangan lebih daripada 14 harakat. Nah, dan ketiadaan diam yang panjang antara dua kalimah. Tak boleh dia. Nah, tak boleh dia di antara dua kalimah, iaitu diam yang lebih daripada qada bernafas. Allahu akbar. Nah, qada bernafas tak apa, nak panggil dah tu tak boleh. Nah, atau penat. Nah, qada letih. Atau diam yang pendek yang dikosak dengan diam yang pendek tu memutus akan takbir. Itu tak boleh juga. Nah, diam tapi tak kosak, putus takbir, tak apa. Itu dah. Dan memperdengar akan diri seseorang saat ni dengan sekalian hurunya. Semua huruf takbir dia kena dengar semua. Nah, sekadar dengar diri dia. Dan masuk waktu, takbir kena wicerak kata masuk waktu. Zon kata masuk waktu. Nah, dan padahal menghadap kiblat. Nah, padahal seseorang saat ini nak sembahyang kena menghadap kiblat. Dan ditakhir akan dia akan takbir kemudian daripada takbiratul ihram imamnya pada hak makmum. Nah, kalau jadi makmum kena takhir akan dia akan takbiratul ihram kemudian daripada takbiratul ihram imam. Bicara ra akbar hak imam baru makmum boleh nak takbir Allah. Nah, bicara ra dulu. Wisu urut ra bagi takbir imam, makmum boleh takbir. Sah mengikut, baru sah mengikut. Nah, dan ketiadaan memaling akan dia akan takbir daripada takbiratul ihram kepada takbir yang lain daripada dia takbiratul ihram. Nah, ketika takbir tu, ketika kita ada takbir tu tak boleh paling kepada lain daripada takbiratul ihram. Nah, kalau paling kena takbir semula. Faham? Dan wajib dimuqaranah artinya diserta akan niat sembahyang itu dengan takbir. Nah, wajib muqaranah disertai akan niat sembahyang saat ni dengan takbir. Nah, duduk dalam takbir. Nah, lafaz niat tu duduk dalam masa Allahu akbar tu. Nah, duduk dalam tu. Nak dulu tak boleh, nak kemudian tak boleh. Nak ujelai lebih tak boleh. Nah, habis ketahui olehmu bahwasanya istihdar dan muqaranah itu terbagi dua bagai. Nah, istihdar menghadirkan hati. Dan muqaranah menghadirkan hati, menghadirkan lafaz niat tu, menghadirkan lafaz niat di dalam hati dan muqaranah. Nah, menyerta. Nah, muqaranah sama di antara takbir dan niat. Terbagi dua bagai. Pertamanya istihdar yang hakiki dan muqaranah yang hakikiyah. Namanya.
Nah, dikatakan istihdar hakiki dan muqaranah hakiki. Keduanya istihdar yang urfi dan muqaranah yang urfiyah. Itu namanya, nama bagi bagai yang kedua. Bermula makna istihdar yang hakiki, iaitu bahawa menghadir ia seseorang di dalam hatinya akan sekalian rukun sembahyang dengan tafsili. Oh, lebih. Nah, ini istihdar hakiki, iaitu menghadir di dalam hatinya, hati seseorang, sekalian rukun sembahyang itu dengan tafsilnya, tafsil bagi sembahyang. Nawari semua, rokok sujud, diri betul, rokok sujud. Nah, waktu itu dulu daripada takbir seseorang. Nah, dulu daripada takbir kita menghadirkan. Nah, semua semaya para rakaat. Bagi semua rukun semaya. Dulu daripada nak takbir. Takbir tu kita niat le takbir. Dan makna istihdar yang urfi, iaitu bahawa menghadir ia sekalian yang tersebut itu di dalam hatinya dahulu daripada takbirnya dengan ijmal juga, ijmal. Dah semaya ada popo-popo. Nah, panak-panak. Itu dikatakan muqaranah urfi. Istihdar. Nah, istihdar urfi dan istihdar yang hakiki, iaitu beza dia. Bermula makna muqaranah yang hakikiyah, iaitu bahawa di muqaranah artinya diserta akan segala niat yang diistihdar akan dia dengan tafsir segala juzuk takbir pada awalnya hingga akhirnya. Itu muqaranah hakikiyah. Sama muqaranah sungguh ti. Bahawa di muqaranah ni arti disertakan segala niat yang diistihdar akan dia dengan tafsili. Nah, kita menyertai segala lafaz niat kita, qasad, ta'arud, ta'yun, lepas tu ta'yun nafsi itu. Nah, yang diistihdar akan dia akan segala niat disertakan tu dengan istihdar dengan tafsili. Dengan tafsili takluk istihdar, dengan segala juzuk takbir tu takluk pada disertakan. Nah, disertakan tu dengan segala juzuk takbir pada awal hingga akhir bagi. Nah, tupuk tu qasad. Nah, sini ta'arud, sini ta'yun, sini ta'yun nafsi. Nah, kena bagi. Hal tu dikatakan muqaranah hakikiyah. Dan makna muqaranah urfiyah, iaitu bahawa di muqaranah akan barang yang istihdar akan dia dengan ijmal, dengan satu juzuk pada segala juzuk takbir yang 8. Nah, 8 huruf. Bagi. Hak dulu dah bagi. Hece-hece wi sama. Nah, situ dok bagi. Adapun muqaranah urfiyah ni menyertai barang yang diistihdar akan dia dengan ijmal saat ni dengan satu juzuk. Nah, menyertai pada satu juzuk daripada segala juzuk takbir. Tepuk mana tak apa. Nah, tepuk Allah ke, tepuk akbar ke, tak apalah. Tak apa. Boleh dah. Dan telah memilih orang setengah ulama besar-besar seperti Imam Ghazali dan lainnya akan memada bagi orang awam dengan istihdad yang urfi dan muqaranah yang urfiyah. Nah, ulama besar-besar, ulama dulu-dulu seperti Imam Ghazali, dia kata mada bagi orang kampung biasa, nah, dengan istihdad urfi dan muqaranah urfi. Dulu daripada takbir, orang serupa semaya dulu. Dan dengan jalan ijmali. Lepas tu niat pun boleh juga. Nah, muqaranah urfiyah. Dan maka bagi muqaranah yang urfiyah ini, itu 36 surah sekaliannya memadai pada orang awam. Muqaranah yang urfiyah ni 36 surah, 36 rupa. Nah, ada 30 ni rupa. Sekaliannya itu mada bagi orang awam. Kita tengoklah kitab ya. Syahdan dan sunat mengangkat dua tangan pada tatkala takbiratul ihram. Sunat nak akik tangan. Gi pak cekak dada Allahu akbar, tak akik tangan pun sah semaya kita.
permulaan angkatnya bersamaan dengan permulaan takbir. Mulai akad, sekali dengan mulai takbir. Allahu Akbar. Padahal betul segala hujung anak jarinya lain daripada ibu tangan. Apabila akik, betul ibu jari, betul anak jari semua lain daripada ibu tangan. Dengan cuping telinga sebelah atas. Di hujung ni sama dengan belah atas. Dua belah. Agak tergamak. Tak mesti kita semaya tak pakai cuming, tergamak mai agak agak sama. Dan sunat menghantar akan keduanya kemudian daripada selesai takbirnya di bawah dada. Ni hujung jari lain daripada ibu tangan sama dengan cuping bawah, cuping atas. Ibu tangan sama dengan cuping bawah. Lepas tu tapak tangan pula sama dengan bahu. Dan sunat menghantar akan keduanya, sunat pergi letak dua tapak tangan, kemudian daripada selesai takbir tu pergi letak di bawah dadanya. Pergi letak di bawah dada padahal cenderung sedikit kepada pihak kiri. Berat sikit belah kiri. Pergi hati kita, jangan kocok, jangan dia fikir kat lain. Pergi hati kita tu sunat. Dan sunat dijazam akan ra takbirnya. Sunat jazam, mematikan dan sukun. Akbar, mati. Akan ra takbir. Dan sunat membaca doa iftitah kemudian daripada sudah takbiratul ihram. Pada yang lain daripada sembahyang jenazah. Semua semaya sunat doa iftitah lain daripada semaya mayat. Semaya lain tak pada gaduh. Semaya mayat ni kerana tuai dia gaduh nak pergi. Wak sekadar panak-panak wajib. Mana doa iftitah? Allahu akbaru kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Tadi dikatakan doa iftitah. Faslun, bermula syarat qiyam. Bila takbiratul ihram dah. Ini syarat sah begitu sekali dengan baca Fatihah bawah. Ini diri betul saja. Bagaimana syarat sah diri betul? Iaitu membetul akan tulang belakangnya jikalau dengan bersandar ia kepada sesuatu atau berpegang ia atasnya atau dengan pegang orang akan dia sekalipun memadalah ia qiyam. Membetul akan tulang belakang. Betul. Betul tulang belakang diri betul. Dan jikalau dengan bersandar ia dia sana. Sana saja. Tak ada berat dak. Di duk sana duk dinding. Kalau tak sana dinding, tak diri rapat dinding, diri tak betul. Diri rapat dinding. Tak apalah. Kepada sesuatu. Sana sesuatu kepada sesuatu atau berpegang ia atasnya atas sesuatu pegang kisi maya diri betul. Diri betul pegang kisi, tak apa. Atau dengan dipegang orang akan dia tahu dia mau tolong pegang wi anak. Kata gila. Anak tolong pegang duduk diri. Sekalipun madalah ia. Ia qiyam. Wabek tu pun madah dah. Dan jika tiada kuasa ia berdiri betul, maka wajib berdiri qada sehabis-habis kuasanya seorang.
Kalau tiada kuasa ia seorang berdiri betul. Tak kuasa nak diri betul, maka wajib ia seorang berdiri qada sehabis-habis kuasa. Wak sekadar boleh buat. Nah, di belakang bokok. Nah, tak apalah. Wak sekadar boleh buat. Dan jika tiada kuasa berdiri sekali-kali seperti hasil baginya bagi seseorang dengan berdiri masyakkah yang sangat. Kalau tak kuasa berdiri sekali-kali, tak kuasa nak diri langsung, mana seperti hasil baginya bagi seseorang dengan berdiri itu masyakkah yang sangat, payah sungguh, dan disusah sungguh. Kalau ia berdiri susah sungguh, yang menghilang ia masyakkah akan khusyuk dan hudur hati. Nah, kalau berdiri tak ada khusyuk, duk bimbang takut nak ubah. Nah, dan hudur hati-hati atau takut ia akan jatuh ke dalam laut atau karam. Nah, takut kalau diri semaya atas perahu tak ada besar nak perahu lu. Kalau diri turun oleh laut sungguh ni, gebah ni. Nah, atau karam. Kenapa karam? Tenggelam dalam air. Karam gelai ke? Takut gelai. Atau pusing pala, pening pala. Nah, diri tak boleh pening pala. Tak apalah, duduk. Atau takut keluar kencing bagi orang salisil baul. Nah, takut air kencing tubik. Nah, gerak banyak nama kencing tubik bagi orang salisil baul. Boleh. Atau keluar bawasir bagi orang yang basuh, takut tubik. Bungung tubik bawasir. Nah, diri tak boleh, diri takut tubik bawasir. Duduk. Dan upama keduanya tak kira lah. Nah, apabila diri dah masyakkah yang menghilangkan khusyuk, boleh pindah pada duduk. Maka hendaklah, wajiblah semaya duduklah. Apabila siapa hak tu dah, semaya duduklah boleh. Nah, dan jika lemah ia daripada sembahyang duduk tak boleh juga, tak agak nak duduk, tak agak nak sembahyang, dia lalu duduk, maka hendaklah ia berguling atas lambungnya, berbaring. Pakai guling-guling. Nah, berbaring. Tak apalah. Berbaring di atas lambung, hidung ngiri. Nah, dan jadilah mukanya dan dapan badannya kepada kiblat, menghadap kiblat supaya orang duduk dalam liang lahat. Dan hendaklah ia bangun bagi rokok dan sujud qada dapatnya. Nah, apabila nak rokok, apabila nak rokok bangun. Nah, dan sujud qada dapat. Dan jika lemah ia daripada sembahyang berbaring atas lambung, maka adalah ia sembahyang bertelentang atas belakang. Nah, tidur terletak ni. Dan mendiri ia akan mukanya lapik. Nah, lapik we muka duk tinggi. Nah, dan dua tapak kakinya ni, padahal dua tapak kakinya berhadap kepada kiblat. Dah. Tidur baring. Nah, kepala muka menghadap kiblat. Nah, dada menghadap kiblat. Kaki supaya dengan orang duk dalam kubur tu kalau tidur baring. Nah, ni tidur terletak, kaki, tapak kaki dia hadap kiblat dah. Lepas tu akik muka dia. Nah, akik muka dia, akik dada dia tinggi sikit. Nah, maka memperbuatlah ia rokok dengan sujud pada qada kuasa. Nah, rokok isyarat. Nah, buat rokok bokok pala. Nah, bokok pala, bokok sikit. Kata gila dah. Bokok pala. Dan sujudnya qada kuasa. Dan jika tiada, kalau tak kuasa, buat rokok tidak kuasa buat sujud, maka mengisyarat ia bagi keduanya dengan pala tu bokok. Nah, nak sujud tak boleh. Nah, buat pala, akik pala, tunuk pala. Nah, isyarat dengan pala. Dan jika lemah ia daripada isyarat dengan pala, maka dengan kelupuk matanya, pejam mata, rokok pejam.
I'tidal celek. Sujud bejek. Duduk antara dua sujud celek. Tak apalah. Dan jika lemah ia daripada isyarat dengan kelupuk matanya, tak agak nak celek mata dah, maka hendaklah dilakukan sekalian perbuatannya itu dengan hatinya jua. Nah, inilah namanya batin hak sungguh. Nah, nak diri tak agak khabar, nak akik tangan tak agak, nak kecek tak agak, tak apalah. Nah, niat buat sekadar boleh. Takbir pun sekadar gagah. Nah, niat buat rupa merupakan sembahyang dengan hati. Ni baru semaya batin. Duduk gagah, duduk gaduh nak semaya batin. Tak boleh. Nah, we tak rak dulu, tak we bobo khabar, bobo rak, bobo nyawa boleh. Tak rak nak akik tangan dah. Tak apalah, baru boleh semaya dengan hati. Nah, baik itu dah. Inilah sehingga-hingga lemahnya dengan hati ni. Susuk lemah dah. Nah, sebab kita duduk ICU dah. Bobo khabar, bobo boleh nyawa. Nah, buat dengan hati. Maka tiada gugur wajib sembahyang daripada seseorang sekali-kali. Nah, tak gugur semaya fardu ni daripada seseorang sekali-kali, tak gugur selama-lama ada akalnya. Selama mana kita duk khabar. Selama mana kita khabar, tak gugur lagi. Nah, itu maujud. Akal selama ada akalnya itu maujud. Selama mana, selagi mana akal duk ada, nah selama itulah wajib semaya. Nah, kayak kata sakit kaki sikit, tak boleh semaya dah. Tak, nak dah jalan dia. Nah, inilah hal sembahyang fardu. Inilah hal sembahyang fardu. Selama mana ada akal, selama itulah digantung wajib. Nah, adapun sembahyang sunat maka harus padanya ni hak. Nah, sembahyang fardu, diri sembahyang fardu ada tertib dia. Nah, diri betul. Tak kuasa diri. Nah, duduk tak kuasa duduk, baring tak kuasa berbaring, bertelantang. Tak kuasa telantang, kaki kepala tak gerak, kelupuk mata tak gerak, dengan hati suk-suk dah. Nah, hati tak gerak, matilah nyanyo. Nah, atau di sembahyang fardu ni adapun sembahyang sunat maka maka harus padanya pada sembahyang sunat duduk serta kuasa berdiri. Nah, sembahyang sunat ni ikutlah sembahyang tarawih ke, sembahyang tahajud, sembahyang rawatib, tak ikut. Nah, sembahyang sunat tak kira sunat gapo. Nah, lain pada sembahyang fardu. Nah, harus kita duduk serta kita kuasa berdiri. Boleh. Dan harus berbaring serta kuasa duduk. Boleh juga kita berbaring serta kita kuasa duduk. Nah, duduk. Boleh duduk tapi tak nak baring. Boleh. Nah, habislah. Tu syarat diri. Habis. Ini faslun bermula syarat membaca Fatihah, iaitu 10 syarat. Keadaan ni dulu dah. Kemudian kata faslun bermula membaca Fatihah, iaitu 10 syarat. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Banyak tak boleh baca. IP ni IP7. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'al